Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton media sosial Majlis Perperiksaan Malaysia. Baiklah, kembali kita pada hari ini dengan program Deal MPM Rock Everything and Learn siri kedua pada tahun 2022. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya tidak keseorangan. Saya ingin berjemput Dr. Hajar Rahimah Adam, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama dengan kita untuk kita membincangkan atau kita menelusuri satu persatu berkaitan pentaksiran kendiri pemangkin pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiq. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Doktor kat mana tu? Alhamdulillah di pejabat Syafiq. Alhamdulillah. Itu saya rasa macam ini kali pertama ya, Doktor ada sesi webinar dengan pihak FPM dan saya mewakili pihak FPM sangat berbesar hati terhadap kesudian Doktor Rahimah walaupun tengah sibuk menyiapkan berbagai perkara tapi sudi meluangkan masa dengan MPM pada hari ini. Okey, baiklah Doktor. Kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang berkaitan pentaksiran kendiri. Yang mana perkara ini sebenarnya sudah pun dilaksanakan. Cuma kita sedar ataupun tidak sedar saja kan. Dan sebenarnya ini juga merupakan satu elemen yang penting dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPM. Dan untuk kita merealisasikan sistem pendidikan kita ke arah lebih baik dan lebih efektif pada akhirnya. Mungkin doktor boleh terangkan pada hari ini apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan pentaksiran kendiri. Okey, silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Syafiq dan juga pihak MPM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit maklumat tentang pentaksiran kendiri pembangkit pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah tajuk yang kita akan lihat bagaimana kita boleh merealisasikan pentaksiran kendiri itu dalam diri anak-anak ataupun dalam diri kita sendiri, insyaAllah ya. So kalau kita lihat fokus perbincangan kita pada hari ini, kita akan lihat sebelum kita tahu apa itu pentaksiran kendiri, kita perlu kenal dulu apa itu pentaksiran pendidikan. So fokus perbincangan kita, yang pertama saya akan sentuh tentang pentaksiran pendidikan itu. Kemudian kita lihat antara kaedah pentaksiran pendidikan yang boleh kita laksanakan. Barulah nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran kendiri dan apa pula yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, so kalau kita lihat pentaksiran pendidikan ini, kita akan lihat kepada definisi dia dan juga kaedah pentaksiran pendidikannya. So, kita semua sedia maklum pentaksiran dalam kehidupan kita ni merupakan sesuatu yang tak asing lah ya, tak asing. Sebab kalau misalnya kata Syafiq hari ni bangun pagi tadi, datang kerja pakai kot cantik-cantik, pakai tie, mesti padan dengan kot dan baju kan. Jadi untuk buat tu mesti ada pentaksiran. Betul tak Syafiq? Okey, betul doktor. Kan maknanya kita kumpul maklumat kalau misalnya kata baju jenis ini, warna ini dan sebagainya, kemudian kita buat keputusan. So begitulah juga dalam pentaksiran pendidikan. Ini merupakan satu proses untuk kita kumpulkan sebanyak mungkin maklumat. Okay? Seterusnya kita ada makna kepada maklumat tadi. Janganlah pula bila kumpul tapi tak tahu apa makna maklumat yang kita kumpulkan. Jadi kita kumpul maklumat itu, kemudian kita dapatkan makna, bina makna daripada maklumat tersebut sebelum kita membuat keputusan tentang sesuatu perkara lah. Macam tadi tu yang saya sebut contoh tu adalah tentang pilihan baju dan warna tie ataupun kod yang nak dipakai. Jadinya dalam pentaksiran pendidikan ini merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya kita membina makna serta membuat keputusan tentang produk sesuatu program pendidikan. So dalam kita punya konteks KPM dan juga Malaysia, produk ataupun produk sesuatu program pendidikan kita ialah untuk melihat kejadian murid. Jadinya kalau ini satu proses, kita nak kumpul maklumat apakah yang kita nak kumpul? So sebenarnya kalau di sekolah lah ya, kita fokus pada sekolah, maka sebagai seorang guru kalau kita mentaksir, maka kita akan mengumpul maklumat tentang apa yang murid tahu, apa yang murid boleh buat
dan apa yang murid boleh amalkan. Kita kumpul selagi banyak maklumat tentang apa yang anak murid kita boleh buat. Jadi kita kumpul semua, barulah kita buat sesuatu keputusan tentang prestasi anak tu tadi. Contoh tadi kita ambil baju Syafiq kan. Baju Syafiq, ayah Syafiq kumpul maklumat baju ni, warna ni, kumpul, boleh ke tak boleh ke. Kemudian buat keputusan, okey hari ni kita pakai baju ni dan warna tie yang ini. Jadi begitulah juga dalam pentaksiran pendidikan. Tapi sekali ini kita mengumpul maklumat tentang apa yang murid tahu, apa yang murid boleh buat dan apa yang murid boleh amalkan sebelum kita membuat keputusan tentang prestasi anak-anak kita itu. So secara kasarnya itulah maksud pentaksiran pendidikan. Sebab kita pun setiap tahun ada juga pentaksiran yang selalu kita buat, iaitu LHDN. Ni dah sampai dah kan, 1 Mac hingga 30 April. Betul tak Syafiq? Okey, betul. Itu pentaksiran, tapi dia mentaksir kita punya pendapatan dan akhirnya dia nak buat cukai kan, apa yang kita dah belanjakan dan sebagainya. So yang ini pentaksiran pendidikan. Boleh faham InsyaAllah? Okey, kita teruskan. So tadi kita sebut dah proses. So bila ada proses, maklumat itu sendiri. Bagaimana kita mengumpul maklumat yang murid tahu, murid boleh buat, murid boleh amalkan. So dalam pentaksiran pendidikan sebenarnya pelbagai kaedah ataupun teknik dan bentuk pentaksiran yang kita boleh gunakan sebagai seorang pentaksir. Kalau kita guru, kita pentaksir, maka kita boleh menggunakan pelbagai teknik dan bentuk pentaksiran sebelum kita membuat keputusan tentang anak murid kita itu, prestasi anak murid kita itu tadi So kalau Syafiq lihat yang sebelah kanan itu yang tulis lebih formal dan sangat berstruktur. Nampak kan? Yang ini ni macam kita sekarang ni anak-anak kita yang menduduki peperiksaan SPM. Kan? Sangat formal, sangat berstruktur. Contohnya peperiksaan SPM yang sedang berjalan sekarang. Contohnya ujian setara, ujian aptitude. Dan selalunya kalau yang formal dan berstruktur ni macam contoh SPM tu sendiri kan, kalau kita lihat dia ada jadual waktunya, dia kena duduk diam-diam, tak boleh bising-bising, tak boleh cakap-cakap dengan kawan. Maknanya ada peraturan dan sebagainya. Itu sebab disebut formal dan juga sangat berstruktur. Okey. Yang ini kalau kita lihat Syafiq ramai yang percaya, yakin dengan keputusan daripada kaedah yang digunakan ini yang sangat berstruktur dan lebih formal. Okey, sebab apa? Sebab mereka kata tak ada bias lah dan sebagainya. Sebab mereka yakin lah dan memang kita daripada seumur hidup saya ni pun memang masyarakat kita memang percaya sangat tentang peperiksaan ini. Tetapi sebenarnya kaedah pentaksiran ini tidaklah hanya kepada peperiksaan yang sedemikian rupa. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita boleh laksanakan pentaksiran itu dari yang lebih formal hinggalah kepada yang kurang formal. Daripada yang sangat berstruktur hinggalah kepada yang tidak berstruktur pun. Contohnya seperti macam kalau saya berjumpa dengan Syafiq kan, tiba-tiba dah lama tak jumpa saya berjumpa. Kemudian kita bercakap dan sebagainya. Pada ketika itu saya boleh dari perbualan kita itu sendiri, saya kalau nak mentaksir Syafiq ataupun Syafiq nak mentaksir saya pada ketika itu, sama ada saya nampak ceria ke, gembira ke, dah ada tambah ilmu ke, pada ketika itu kita juga boleh mendapatkan maklumat tersebut. Okey, jadinya dan yang ini berlaku banyak, terutama kalau misalnya kita lihat dalam bilik darjah berlaku kan, bila cikgu, anak murid bercakap dan sebagainya, sebenarnya cikgu boleh mentaksir pada ketika itu. Mungkin ada anak murid yang berada dalam, katakanlah dalam bilik darjah kan, dia kalau misalnya kata anak murid yang introvert, selalunya dia tak banyak cakap, dia diam je. Betul tak? Kalau misalnya kata guru bahasa lah, apa bahasa pun, nak suruh dia bercakap tu punya susah dalam kelas. Tetapi kalau misalnya kita cikgu, sebagai cikgu, masa dia berehat ke dengan kawan dia, kita nampak dia berbual dengan kawan dia. Pada ketika itu sebenarnya kita boleh mendengar dan sebenarnya kita boleh ambil maklumat bahawa anak murid kita ni sebenarnya boleh bercakap rupanya. Kita mentaksir lah tu maknanya.
tapi tak ada pun kertas soalan kan? Tak ada pun. Kita melihat, kita mendengar dan suasana tu pun very informal dah. Suasana yang kurang formal lah sebab di luar daripada bilik darjah itu sendiri. Jadi walaupun perkara ataupun kaedah yang kurang formal dan tidak berstruktur ni kadang-kadangnya memberi kita maklumat yang lebih, tetapi rata-rata masyarakat kurang percaya. Sebab apa, Syafiq? Kenapa masyarakat tak berapa percaya tentang yang kurang formal dan tidak berstruktur ni? Syafiq? Mungkin dia tak ada hitam putih ataupun benda terlalu abstrak untuk menilai satu. Kita ada kayu ukur yang sepatutnya ditetapkan sebab benda tu bersifat syarawak, tapi ada satu penilaian yang boleh lakukan tapi ia bersifat sangatlah abstrak. Betul lah tu sebab kita tak nampak dia punya instrumen ataupun kertas soalan. Sebab kita dah biasa sangat dengan kertas soalan itu kan. Kita dah biasa dengan kertas soalan, so bila berlaku yang kurang formal, tidak formal, tak ada kertas soalan tu macam kita tak percaya apa yang cikgu taksirkan. Tapi di sinilah yang kita perlu berubah, Syafiq. Kita perlu berubah sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat itu sendiri dan juga paling utama sebagai seorang guru yang menjadi pentaksir kepada anak murid itu. Kita kena berubah dan kita sendiri perlu yakin kepada pentaksiran yang kita laksanakan. Ya? Jadi kalau kita semakin berstruktur ke, kurang berstruktur ke, kalau dilaksanakan dengan betul, dengan adanya kesahan dan kebolehpercayaan, insya-Allah martabat ataupun darajat guru kita ni akan bertambah lah ya. Seperti zaman dulu-dulu selalunya guru ni dipandang tinggi. Sekarang kesian cikgu kita selalu kena marah dan sebagainya. Tapi insya-Allah. Jadi maknanya di sini kita nak nyatakan bahawa tidak ada kesalahan sekiranya guru nak melaksanakan pentaksiran pendidikan ini secara kurang formal ataupun tidak berstruktur, asalkan dengan adanya integriti supaya pentaksiran, maknanya kita dah sebut tadi kan, pentaksiran itu merupakan proses dia mengumpul maklumat tu, maklumat tentang anak murid, apa yang anak murid tahu, boleh buat dan boleh amalkan itu dengan cara kaedah yang boleh dipercayai ya, sebelum dia membuat keputusan tanpa bias dan sebagainya, maka itu pun sebenarnya kita boleh terima pakai. So, baik doktor. Saya rasa saya sangat tertarik isu ni sebab selama ni mungkin ibu bapa ataupun orang awam memikirkan peperiksaan itulah penentu segalanya. Peperiksaan itulah kaedah yang satu-satunya kaedah yang ada untuk menilai sejauh mana pelajar itu membesar. Kalau kita lihat guru itu yang bersama dengan pelajar itu, mungkin guru tu saya boleh kata hati terhadap pembesaran ataupun peningkatan seorang pelajar, dan semestinya pentaksiran itu berlaku daripada peringkat kurang formal kepada lebih formal. Dan sebenarnya kalau peringkat kurang formal ni juga boleh menyumbang kepada apakah cara yang terbaik ataupun pendekatan yang sesuai kita boleh tawarkan kepada mereka yang mempunyai pelbagai ragam ataupun pelbagai sikap ni. Dan saya rasa perkara ini memanglah tidak adil ataupun kita nak pukul rata bahawa peperiksaan lah ataupun itu the only indicator to measure the student berjaya ataupun tidak. Baiklah doktor. Mungkin lepas ni kita boleh kongsikan, kita ada macam-macam pentaksiran dalam keadaan kita sudah faham bahawa pentaksiran itu bukanlah bersifat tunggal, iaitu hanya menilai melalui peperiksaan. Dan kita boleh ceritakan, mungkin pertama kita akan berceritakan tentang pentaksiran kendiri. Okay, doktor? Okey, jadi apa sebenarnya doktor yang dimaksudkan dengan pentaksiran kendiri itu? Okey, baik Syafiq, kalau kita lihat dalam garis kaedah pentaksiran ni, kita lihat pentaksiran kendiri itu berada antara tengah lah ya. Tak nak kata kurang formal dan tidak berstruktur pun tidak, tetapi dia antara tengah-tengah lah. Dia kurang berstruktur, nak kata kurang in the middle lah ya, dia tengah-tengah saja. Okey, pentaksiran kendiri. So mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran kendiri ini. Mungkin dalam bahasa Melayu kita rasa macam
pelik juga ya. So kita akan lihat tentang definisi dia, tujuan dan sedikit kaedah bagaimana kalau misalnya kita sebagai pentaksir. Pentaksir ni kan Syafiq tak semestinya guru saja ya. Kalau anak murid tu berada di sekolah, maka guru boleh menjadi pentaksir. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berada di rumah, ibu bapa pun boleh jadi pentaksir, komuniti pun boleh menjadi pentaksir, dan diri anak murid itu sendiri boleh menjadi pentaksir. So nanti kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pentaksirkan diri. Okey, so berbalik kepada tadi, pentaksiran pendidikan masih pentaksiran diri ini merupakan satu proses bagi mendapatkan maklumat, menganalisis, kemudian menilai pencapaian dan juga perkembangan pembelajaran, tetapi sekali ini pembelajaran sendiri, bukan pembelajaran orang lain, bukan pembelajaran murid. Kalau maknanya murid itu sendiri mengumpul maklumat tentang dirinya sendiri, pencapaian dia, perkembangan dia, kemudian dia sendiri menilainya. Dia sendiri mentaksir sebelum dia membuat keputusan tentang keupayaan diri dia sendiri. So kalau misalnya kita biasa dengan perkataan muhasabah kan, pentaksiran diri ni sebenarnya itulah Syafiq. Maknanya kita proses semua maklumat yang berkaitan dengan diri kita itu, kemudian kita lihat di mana kita berada dan apakah tindakan selanjutnya yang kita perlu buat. Jadi tujuan untuk kita laksanakan pentaksiran diri ni Syafiq ya, tadi muhasabah diri kan. So adalah sedikit perkataan bahasa Arab, tapi tak apalah sebab kita dalam aspirasi murid tu sendiri perlu ada dua bahasa. So kalau ada banyak bahasa lagi bagus insya-Allah Syafiq ya. Okey. So kita lihat tujuan pertama dalam melaksanakan pentaksiran diri itu sendiri adalah islah ataupun reformasi. Besar sangat perkataan itu, tapi senangnya lah perubahan Syafiq ya, perubahan. Sebab bila kita dah bertaksir, kalau kita dapati diri kita kurang sesuatu, kita berubahlah kepada yang lebih baik. Itulah contohnya. Okey, islah, reformasi ataupun perubahan ya. Kemudian tujuan yang kedua ialah ihsan. Maknanya ada kesedaran dalam diri kita ni. Kita rujuk pada diri kita lebih senang faham sikit sebelum kita dapatkan diri anak murid kita kat situ kan. So diri kita. So ihsan ni merupakan satu kesedaran untuk kita membuat penambahbaikan dan juga mencapai kecemerlangan. Sentiasa sedar. Kadang kita ni manusia lupa Syafiq. Tapi bila adanya pentaksiran diri ni, kita nilai balik diri kita, kita ada balik kesedaran untuk tambah baik. Contohnya begitu ya. Okey. Kemudian itqan. Itqan ni sebenarnya untuk kita membuat sesuatu tu yang terbaik yang mungkin kita boleh buat. Bukan kita buat sambil level. Itu maksud ikan, senang dia. Maknanya kita beratkan tentang kualiti sesuatu kerja yang kita buat. Maknanya hasil kerja tu kita nak yang paling sempurna. Itu ikan. So, bila ada pentaksiran diri ni, sebab bila dia mentaksir diri sendiri, kita muhasabah diri sendiri, kita tak banding dengan orang lain. Kita banding dengan sebelum kita. Sebelum apa yang kita, katakanlah kita sebelum ini, apa yang kita boleh buat, banding bila buat, sekarang kita banding dengan diri kita. Kita tak banding dengan orang lain. Itu yang kita semakin akan meningkatkan kita punya hasil sesuatu tugasan dan sebagainya. Jadinya kenapa pentingnya pentaksiran diri ni? Ya, kenapa? Tadi kita dah tahu tujuan dia, tentang perlunya ada ni supaya kita boleh buat perubahan, supaya kita ada kesedaran dan supaya kita boleh melaksanakan yang terbaik lah dalam sesuatu perkara itu. So pentingnya pentaksiran diri ni Syafiq ya. Kita sebenarnya boleh menggalakkan pemikiran dan pembelajaran kendiri. Kalau misalnya kita izinkan guna perkataan bahasa Inggeris, sebenarnya pentaksiran diri ni Syafiq adalah self-assessment. Self-assessment dan pembelajaran kendiri would be self-learning ya. So dia akan menggalakkan pemikiran dan juga pembelajaran kendiri. Kemudian pentaksiran kendiri juga akan meningkatkan keupayaan kita menilai diri kita sendiri, dan selepas kita menilai kita akan membuat penambahbaikan. Kemudian kita juga dapat meningkatkan keyakinan diri untuk pembelajaran sepanjang hayat. Lifelong learning itu sendiri ya, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ini saya rasa kalau kita dapat terapkan dalam diri kita sendiri, apatah lagi pada anak didik kita, insya-Allah mereka akan
menjadi seorang manusia yang kira sentiasa akan melakukan perkara yang baik-baik saja, Syafiq. Sebab apa tahu? Sebab dia akan menilai sentiasa kan? Dia akan menilai, dia akan mentaksir. Baik ke tak baik ke? Tak baik ke baik ke? So dia akan membuat keputusan yang baik. Jadi maknanya ini adalah antara definisi dan juga kepentingan pentaksiran kediri itu, Syafiq ya. Boleh ya, Syafiq? Boleh. Okey, kita teruskan, Syafiq ya. Okey, ini sebagai contoh saja ya, Syafiq ya. Ini contoh bagaimana kita boleh, macam tadi saya kata, kalau kita boleh menerapkan dalam diri anak-anak kita ni untuk mereka melaksanakan pentaksiran kediri itu. So, sama ada ini adalah guru, lebih fokusnya nampak seperti guru. Tapi kalau kita sebagai ibu bapa pun sebenarnya boleh guna pakai kaedah pentaksiran kediri ni untuk kita terapkan dalam diri anak-anak kita, insya-Allah ya. Pertama dia katakanlah sesuatu perkara tu kita nak anak murid kita buat. Satu tugasan lah. Contoh kita buat contoh yang anak murid ni ya. Guru nak bagi satu tugasan dan dia nak anak murid tu nanti belajar untuk taksir sendiri hasil kerjanya. So, antaranya ialah supaya kita sebagai pentaksir tu, sebagai guru, tunjuklah hasil contoh-contoh yang baik. Kalau misalnya portfolio, so tunjuklah contoh-contoh portfolio yang baik. Apa kriteria dalam portfolio tersebut yang menjadikan ianya adalah yang terbaik. So itu antara usaha ya, untuk kita bagi pendedahan kepada anak murid kita. Kemudian kita juga boleh sediakan rubrik ataupun kriteria-kriteria yang boleh difahami oleh anak murid ini untuk menilai hasil kerja masing-masing. Contoh yang mudah-mudah saja, kalau misalnya kata contohlah kalau misalnya kata satu lukisan, buat lukisan yang mudah-mudah saja, pemandangan lah sawah padi ke, mungkin orang bandar tak tahu sawah padi, tak apa, kena belajar juga kan, sebab dari padi tu jadi beras tu kita makan, jadi anak murid kena tahu tentang sawah padi. Okey, contohlah. Jadi maknanya satu lukisan tu, jadi cikgu yang lukisan tu kena tunjuklah, ini contoh lukisan yang menggunakan cat air contohnya, ataupun crayon, ataupun pensel warna. Dia kena tunjuk contoh-contoh tu. Jadi murid boleh nampak, oh contoh yang cantik, dia pun nak cuba hasilkan yang begitu. Okey. Kemudian dia akan sediakan kriteria. Okey, kriteria ni maknanya kalau misalnya kata nak buat ni ada, kalau guna pensel warna kena ada jalinan, contohlah. Ada tona warna. Cikgu seni insya-Allah lebih arif lah ya. Saya bagi contoh saja secara umum saja ya. So maknanya boleh sediakan itu. Kemudian yang ketiga ni menarik, Syafiq ya. Sebab sebelum kita nak anak murid kita tu belajar untuk mentaksir diri sendiri, kita berilah pendedahan kepada anak-anak kita ni untuk dia berbincang dan memberi komen konstruktif dalam kalangan rakan sebaya. Kalau misalnya kata menggunakan pakai pentaksiran, disebut pentaksiran rakan sebaya. Dalam bahasa Inggeris ni disebut peer assessment. Peer assessment. Sebelum kita pergi kepada self assessment, kita macam ajarlah dia, galakkan dia, buatkan wujudkan suasana di mana anak-anak ini boleh melaksanakan perbincangan dan memberi komen konstruktif ya. Dan kita juga ajar pada anak-anak ini supaya bila mereka memberi komen ini, mereka perlu saling hormat menghormati, beri maklum balas tu, konstruktif pun ada, pujian pun ada. Jangan asyik puji je. Tak ada pula yang kata, hari ni boleh tambah baik lagi. Maknanya kena seimbang yang itu. Kemudian kita maklumkan pada anak-anak murid kita, kalau nak bagi komen pada kawan kita punya hasil kerja, pastikan tunjuklah kalau misalnya kata ini kurang, sebenarnya contoh boleh buat mana lebih baik. Okey. Dan beri maklum balas tu pun jangan ikut perasaan, mesti secara profesional. Kita ajarlah, bukan sekali ajar takkan dapat, tapi maknanya kita latih selalu dan insya-Allah daripada itu dia dah pandai memberi maklum balas dan sebagainya. So maknanya pentaksiran rakan sebaya itu perlu diamalkan dalam usaha itu untuk kita menerapkan amalan
pentaksiran ke diri. Okay. So seterusnya kalau misalnya kata kita boleh bantu anak murid kita ni, macam kita selalu tanya mereka kenapa mereka suka ataupun tidak akan sesuatu perkara. Sebab ia ni merangsang pemikiran mereka. Merangsang pemikiran mereka. Sebab bila kita nak mereka melaksanakan pentaksiran kendiri, mereka perlu berfikir sendiri sebab mereka pada ketika itu tak berbincang macam yang rakan sebaya tadi. Mereka perlu berfikir sendiri. Jadi kita bantu mereka untuk belajar berfikir dengan kita bertanyakan soalan yang contohnya suka dan tak suka ni. Okay. Kemudian kita bantu juga, misalnya kata yang tadi ada yang pentaksiran rakan sebaya tu, kalau misalnya kata anak murid kita tu tak boleh memberi maklum balas ataupun komen konstruktif secara verbal, okay, mungkin kita mulakan dengan minta anak murid tu tulis. Maknanya komen secara bertulis. Mungkin boleh guna post-it note tu kalau anak-anak kecil tu suka kan mereka tulis kat situ, tampal kat situ, dekat hasil kerja. Macam tadi kita cakap tentang lukisan kan. So kalau dia tak boleh cakap, dia tulis, dia tampal lah dekat lukisan kawan dia tu tadi. Ataupun kalau misalnya kata ada kertas mahjong tu, mungkin dia boleh tulis kan, dan sebagainya. Mulakan ataupun buku latihan dan sebagainya. Mungkin mulakan dengan cara bertulis. Kemudian yang kaedah yang seterusnya kalau kita lihat, mungkin kita sebagai guru boleh cuba strategi pemikiran visual. Kita bayangkan. Bayangkan. So kita nak anak murid kita bila lihat lukisan tu tadi, kita boleh tanya dia, boleh tak terangkan apa sebenarnya yang dia lihat pada lukisan tersebut. So dia tengoklah kalau lukisan tu ada ada sawah, ada bukit, ada matahari, dia akan cerita. Dia akan cerita kan. Dia akan terangkan apa yang dia lihat. Dia belajar untuk menerangkan apa yang dia lihat. Kemudian bila dah terangkan tersebut, and then langkah seterusnya mungkin kita galakkan dia menganalisis. Dia dah tengok tadi kan ada pokok, ada sawah padi, ada matahari dan sebagainya. Kita minta dia analisis. Kan? Dekat situ ada berapa burung tu, ada banyak, ada burung banyak berterbangan, berapa ekor dan sebagainya. Dia analisis lah dekat situ kan. Dan seterusnya dia akan membuat penghakiman tentang apa yang dilihat. Jadi pada akhirnya lukisan tersebut kita boleh tanya cantik ke tidak cantik mengikut pandangan dia kan. Jadi anak murid tu akan beritahu lah. So nampak macam mudah dan nampak biasa je kita buat. Tapi sebenarnya langkah-langkah ini boleh menggalakkan anak-anak kita untuk menerapkan amalan mentaksir sendiri yang disebut sebagai pentaksiran kendiri, Syafiq ya. Okey, baik Doktor. Saya rasa ini satu perkongsian yang sangat bagus. Saya rasa macam mungkin ibu bapa ataupun guru itu sendiri boleh menggunakan kaedah-kaedah ini untuk mentaksir anak-anak ataupun murid-murid mereka sendiri. Dan saya rasa ini sebenarnya satu usaha yang kecil, nampak macam mudah tetapi ia memberi impak yang tinggi terhadap sistem pembesaran anak-anak ataupun murid kita pada hari ini, betul Doktor ya? Okey, baik Doktor. Sebenarnya kalau kita kalau kita lihat dalam kaedah pentaksiran kendiri ini bila telah dilaksanakan mungkin ia boleh membawa satu kepada pembangunan diri juga, iaitu pembangunan kepada pelajar itu atau anak-anak itu khususnya. Okey, jadi kalau kaedah telah dibuat, mungkin apakah sebenarnya perkara-perkara ataupun outcome hasil daripada kaedah yang telah dilaksanakan dalam pembangunan diri pelajar-pelajar tersebut? Okey Syafiq, tadi kita dah cuba ya pelbagai kaedah untuk kita menerapkan amalan tadilah untuk dia mentaksir diri dia sendiri kan. So kalau kita lihat dekat sini, dalam dia dah tahu dah tadi kan, dia dah belajar dah tadi, so dia kena aplikasikan pada diri dia sendiri dalam apa-apa tugasan sajalah ya, apa-apa tugasan saja. Contoh paling mudah, katakanlah saya ambil contoh solat boleh ke? Boleh lah kan? Boleh kan? Boleh. Contoh solat, murid anak-anak kita ni nak belajar solat, nak mengamalkan solat tu sendiri.
So dalam ni dia perlu mengingatkan diri dia bahawa dia nak solat mestilah niat yang baik dan niat itu mestilah kerana Allah. Contoh ya. Kemudian dia berdoa dan bertawakal supaya dia konsisten, istiqamah. Bahasa Arab pun tak apa kan. Untuk melaksanakan solat ini. Okey. Maknanya ada niat, berdoa, bertawakal. Kemudian tak cukup yang tu. Kenalah buat. Kan? Kalau niat dia solat tapi tak laksanakan solat tu, tak boleh. So dia kena solat. Dan dia solat tu dengan keyakinan lah, dia tahu kalau solat Zuhur 4 rakaat dan sebagainya. Mesti dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Selepas dia dah solat ni, dah solat katalah Zuhur 4 rakaat kan, dia boleh mentaksir sendiri. Ni disebut pentaksiran sendiri. Kita ni tengok, tadi dia duduk tahiyat akhir betul tak rasanya. Dia boleh semak balik tengok buku. Dia duduk tadi macam tak betul lah. Kena betul sikit. Selepas solat lah dia kena buat ya, Syafiq ya. Tak boleh lah masa solat dia buat macam tu pun tak sendiri. Maknanya selepas dia solat, dia nilai balik apa yang telah dilaksanakan tadi. So kalau macam kata tadi, dia tengok gambar lah. Dia tengok gambar buku yang menunjukkan duduk antara sujud ke ataupun tahiyat akhir tu sendiri, ada caranya dan tadi dia tak berapa betul buatnya. Okay? Jadi bila dia dah kenal kelemahan dia tu, maka dia nak solat seterusnya dia akan buat penambahbaikan. Tak ada siapa pun suruh kan? Tak ada siapa pun suruh. Ini maknanya dalam diri dia sendiri. Itu yang kita katakan pentaksiran sendiri ni boleh membangunkan diri dia sendiri. Keyakinan dia, dia boleh jadi orang yang jujur. Misal kata tak ada mak ayah pun dia boleh solat. Sebab dia tahu tadi kan niat yang baik tu kan dia jujur pada diri dia sendiri. Dan bila dia tahu kelemahan dia, dia tak biarkan. Dia akan cuba untuk tambah baik. Dia akan tambah baik. Jadi yang ini yang kita nak bangunkan dalam diri anak-anak kita, Syafiq ya. Sebab kalau anak-anak kita telah menguasai kemahiran ini, bukan saja di sekolah akan jadi murid yang cemerlang, tetapi di luar sekolah, maknanya pada masa hadapan tu sendiri, mereka boleh amalkan dalam kehidupan seharian, Syafiq ya. Betul. Okey, terima kasih doktor. Saya rasa perkara ini memang sangat membantu bagaimana bila kita dah laksanakan perkara-perkara tersebut, anak-anak ataupun murid itu sendiri mampu untuk menaksir diri dia sendiri dan mencari solusi yang terbaik. Macam mana ia untuk membuat satu penambahbaikan walaupun tanpa disuruh ataupun tanpa ditegur. Dan ini adalah satu didikan awal yang sangat bagus untuk pastikan anak-anak itu sentiasa membuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Betul doktor? Okey, baik doktor, kita akan berehat seketika dan banyak lagi perkara yang kita akan kupas berkaitan dengan pentaksiran diri ini selepas ini. Dan kepada semua penonton-penonton Facebook, YouTube, Majlis Perperasaan Malaysia, nantikan sebentar lagi perbincangan kita dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Dr. Rahimah dalam tajuk pembangunan kediri. Kita kembali selepas ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kembali lagi dalam program Deal MPM Drop Everything and Learn siri kedua pada tahun 2022. Dan masih bersama dengan saya iaitu Dr. Hajar Rahimah Adam, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini yang akan membincangkan tentang pentaksiran kediri sebagai pemangkin pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah doktor, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Deal MPM pada hari ini. Tadi kalau sebentar tadi kita sudah membincangkan tentang apakah kaedah, apakah outcome ataupun hasil daripada penilaian kediri dan apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran kediri itu. Mungkin kita pada hari ini
mungkin kita boleh bercerita pula tentang pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin ramai mendefinisikan pembelajaran itu hanya terhenti di peringkat sekolah sahaja. Sedangkan selepas tamat sekolah pun melalui fasa-fasa pembelajaran. Itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat, dan mungkin ia tidak bersifat akademik lagi, tetapi ia menjurus kepada cara untuk kita hidup, cara kita mengetahui satu perkara dan satu perkara. Dan saya rasa pembelajaran sepanjang hayat ini bukanlah hanya bertumpu dalam sifat akademik, dia lebih kepada sosial, dan tak semestinya perlu ada pentafsiran secara formal, iaitu ada peperiksaan di hujungnya. Cukup sekadar kita boleh meningkatkan penambahbaikan dalam diri. Okey, baik doktor. Okey, sebenarnya doktor, apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat ni doktor? Okey, baik Syafiq. Saya suka dengan slogan untuk webinar yang sedemikian yang disebut tadi oleh Syafiq. Apa tadi Syafiq? Drop everything and learn. And learn. Drop everything and learn. Okey. Jadi maknanya ada pembelajaran di situ kan, and then tu maknanya stop doing everything and we start learning. Jadi maknanya kat sini saya akan berkongsi sedikit apa yang saya faham lah tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan kita lihat definisi dan kebaikan pembelajaran sepanjang hayat itu sendiri. Dan banyaklah definisinya Syafiq. So tapi yang tadi yang Syafiq sebut tu drop everything and learn tu antaranya lah Syafiq, ya. Sebab untuk drop everything tu tak semua orang akan drop everything Syafiq. Kalau misalkan tidak ada kesungguhan dalam diri, keperasaan untuk belajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam webinar ni maknanya telah berjaya lah untuk mendidik diri supaya teruskan belajar. Walaupun mungkin pada peringkat umur yang dah lanjut lah ya, umur yang dah banyak, tapi dah mungkin dah profession yang dah tinggi, tapi masih ada perasaan untuk belajar. Itulah pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya ini antara usaha kita untuk melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita lihat, maknanya pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu usaha sendiri, inisiatif sendiri, diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita punya pembangunan macam Syafiq sebut tadi ya, pembangunan diri kita, dari segi sama ada yang social ataupun emosi ataupun profession kita sendiri, kerjaya kita tu. Maknanya kita ada rasa untuk belajar dari kesedaran dan juga inisiatif diri sendiri. Itu satu ya. Yang kedua, maknanya kita belajar secara sukarela Syafiq, tak ada orang paksa. Tak perlu pergi sekolah. Tak perlu pergi sekolah, tak perlu pergi institusi, maknanya belajar sukarela. Dan Syafiq ada minat apa tadi Syafiq cakap? Minat berlari. Syafiq minat berlari. Minat kan, minat tu. Jadi mungkin untuk mendapatkan kepuasan tu secara sukarela, Syafiq akan belajar cara untuk berlari dengan betul. Taklah pecut, lepas tu kata orang pancit kan. Taklah, maknanya kita belajarlah macam mana supaya tak pancit. Contohlah ya. Kalau saya kata, maknanya dari hati kita sendiri untuk kepuasan diri kita sendiri. Dan seterusnya kita lihat memang selalunya tidaklah berlaku pembelajaran sepanjang hayat ni di dalam institusi pendidikan yang formal. Tak semestinya. Tapi kalau misalnya kita nak sambung peringkat kedoktoran, memanglah masih jugalah perlu untuk masuk institusi pendidikan formal. Ya Syafiq? Maknanya tapi selalunya berlaku secara dalam suasana yang informal tu sendiri ya. So dengan kata lain bahawa pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan, dia adalah banyak definisi ya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dalam buku, dalam internet dan sebagainya. Tapi ianya merupakan satu rasa, perasaan untuk kita belajar, berterusan belajar tentang perkara-perkara yang boleh meningkatkan pengetahuan kita dan juga kemahiran kita. Okey? Maknanya sebab kita semua sedia maklum, ilmu Allah tu luas, banyak.
yang kita dapat ni sikit saja. So dalam diri tu kita rasa kita ni kerdil dan nak belajar lagi. Belajarlah yang baik-baik Syafiq. Janganlah pula teringin nak belajar, suka rela nak belajar tapi pergi belajar yang tak baik. Tu tak boleh lah Syafiq. Okey. Jadi maknanya kita ada rasa untuk belajar perkara yang baik-baik. That's why yang kita tadi ada pentaksiran ke diri, dia akan tahu mana baik, mana tak baik ya. Dan sebenarnya itulah dia punya kata kunci kepada pembelajaran sepanjang hayat adalah kita belajar dengan sukarela untuk kita meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran, sama ada bagi kepuasan diri kita sendiri ataupun untuk meningkatkan kita punya kerja buat dekat dalam profesion ataupun kerjaya kita ya. Dan juga kita sentiasa belajar cara untuk belajar. Dia tidak berhenti di sekolah macam Syafiq sebut tadi, habis je SPM ataupun habis je program ijazah kita dah tutup buku, tak mau belajar. Tidak. Sebenarnya sekarang pada masa kini lagilah banyak perkara-perkara yang kita perlu belajar. Contohnya dalam musim pandemik COVID-19 itu sendiri, kita lihat ramai juga rakan-rakan kita yang profesional yang terjejas dia punya kerjaya kan, terjejas kerjaya, sehingga kan mereka perlu belajar pula pengetahuan dan juga kemahiran yang berbeza daripada yang mereka buat supaya mereka boleh meneruskan kehidupan dalam masa pandemik tersebut. Contohnya masa kita PKP dan sebagainya. Jadi maknanya pembelajaran sepanjang hayat ni kita perlu lihat ianya sebagai sesuatu yang memang adalah sentiasa ada, dan kita perlu ada dalam diri kita untuk rasa belajar, terus belajar dan belajar. Jadi itu antara maksud pembelajaran sepanjang hayat Syafiq ya. So kita lihat kebaikan dia memang banyaklah, sebab kita akan boleh ada motivasi intrinsik dalam diri kita yang sentiasa boleh diperbaharui. Mungkin contoh sekarang minat Syafiq adalah untuk belajar cara berlari dengan baik, tak pancit dan sebagainya. Mungkin dalam 2-3 tahun bila umur Syafiq semakin meningkat, mungkin pada ketika itu dah ada anak kecil, pada ketika itu Syafiq mungkin ada motivasi untuk belajar cara untuk menjaga bayi contohnya lah kan Syafiq. Okey. Jadi maknanya sebab belajar ini merupakan satu proses yang melibatkan perubahan. Bila kita belajar, kita akan berubah. Kita belajar, dan bila kita semakin meningkat umur, dia punya situasi, konteks kehidupan kita berubah, memerlukan kita belajar perkara-perkara yang baharu. Okey, maknanya kita ada motivasi intrinsik tu untuk kita perbaharui selalu. Kemudian macam tadi kan, bila Syafiq boleh berlari dan nak belajar tentang berlari, Syafiq sebenarnya mengiktiraf minat Syafiq tu. Jadi matlamat Syafiq mungkin nak masuk maraton, tak tahu maraton peringkat mana kan. Tapi maknanya mengiktiraf tu, dan you belajar, you dapatkan maklumat tu dan amalkan sehingga you boleh mencapai matlamat yang diharapkan lah. Kemudian juga kita sebenarnya antara kebaikan pembelajaran sepanjang hayat ni ialah untuk meningkatkan kemahiran diri kita lah, dan juga kemahiran dalam profesional kita. Jadi kalau bergantung pada apa yang kita belajar lah. Contohnya nampak macam Syafiq ni petah berkata-kata kan. Maknanya ada potensi dalam untuk mengacara dan sebagainya. Dah bagus ni, tak lama lagi insya-Allah boleh masuk TV. Ke dah masuk TV Syafiq? Pernah masuk TV lah dulu. Okey, alhamdulillah. Mungkin selepas ni kita lihat Syafiq akan jadi selebriti TV. Contoh lah kan. Bila meningkatkan kemahiran tu, banyak lagi webinar macam ni, banyak lagi yang Syafiq belajar untuk berkomunikasi, mengacarakan program, dan insya-Allah akan meningkatkan kemahiran profesionalisme itu sendiri. Okay? Dan sekaligus dia akan meningkatkan keyakinan diri kita Syafiq. Jadi maknanya bila kita belajar lagi,
selalu orang sebutkan Syafiq, jadilah ibarat apa? Ibarat padi kan. Maknanya perlu kita ingat dalam kita melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat ni, jangan kita bangga diri, jangan kita sombong diri. Lagi banyak ilmu yang kita belajar, patutnya kita tahu bahawa sebenarnya kita ni sikit je tahu daripada ilmu Allah yang luas. So tu yang resam padi tu lebih berisi, lebih dia tunduk kan. Lebih lebih rendah diri lah, lebih rendah diri. Tu kita jangan jadi bongkak, okey. Jadi kalau kita lihat contoh yang pembelajaran ni macam tadi saya pun dah sebut jugalah kan. Misal kata kita belajar sekarang ni drop everything and learn, khusus dalam talian ke ataupun webinar dan sebagainya, itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Kemudian kalau kita membangunkan kemahiran baru seperti macam saya tak pandai berenang, mungkin perlu belajar berenang, belajar menjahit, memasak. Pandai ke menjahit Syafiq? Pandai potong kain je doktor. Oh Alhamdulillah, tak apalah, nanti lepas ni boleh belajar guna mesin pula. Itu maknanya proses InsyaAllah. pelajaran sepanjang hayat lah tu Syafiq. Dah pandai potong kain, lepas ni belajar pula guna mesin jahit, insyaAllah kan. Kemudian seterusnya kita mempelajari tu secara sendiri saja. Ni maknanya self learning lah. Self learning ni contohnya kalau misal kata ada kursus-kursus bahasa online tu, tak ada pun orang suruh, kita ambil, kita dengar, kita belajar kan. Selalu orang letak kat sini, dia dengar orang tu cakap kalau nak belajar Korea tu annyeonghaseyo, dia belajar lah kan. Dia dengar, dia belajar. Tak ada orang suruh pun, tapi dia nak belajar kan. Belajar sendirilah tu, sendiri. Menggunakan teknologi ke, dah ada macam-macam, ada WhatsApp, ada Telegram, kemudian ada Instagram. Kemudian belajar lagi, TikTok pula Syafiq. Kena belajar juga. Kan kena belajar juga. Tak ada orang suruh kan. Tak ada TikTok tu. Tapi maknanya kalau ada keperluan maknanya boleh je gunakan. Cuma tadi itulah bila kita hubung kaitkan tadi pentaksiran kendiri, pembangkit pembelajaran sepanjang hayat. Jadi maknanya bila ada bila kita anak murid kita dan diri kita sendirilah ya, maknanya terterapnya pentaksiran kendiri dalam diri kita ni, maka kita akan sentiasa melaksanakan penilaian tentang apa yang kita buat. Bila kita dah buat tu, kita akan tahu di mana kelebihan ataupun kekurangan kita, dan sekiranya ada kekurangan kita akan cuba tambah baik. Di situlah akan adanya sentiasa rasa untuk belajar. Bila dia dah tahu kelemahan, dia akan rasa untuk belajar dan terus belajar Syafiq. Jadi baik doktor. Saya rasa ini merupakan satu perbincangan yang sangat konstruktif dan sangat saya rasa bertuah kerana MPM pada hari ini mendapat Dr. Hajar Rahimah Adam kerana perkongsian saya kira yang sangat baik. Dan sebenarnya saya setuju bahawa pembelajaran ataupun pentaksiran itu boleh berlaku di mana-mana sahaja dan tanpa ada limitasi umur dan sebagainya. Dan sekarang saya rasa kita pun sudah ada telefon bimbit ataupun gadget-gadget yang terkini yang maklumat di hujung jari saja yang kita boleh belajar. Dan saya rasa kita sudah berada di penghujung rancangan doktor. Baiklah, okey, jadi mungkin di akhirnya doktor tentang topik pentaksiran kendiri sebagai pembangkit pembelajaran sepanjang hayat ini, mungkin doktor boleh membuat satu rumusan ataupun nasihat kepada penonton kita pada hari ini, mungkin daripada kalangan guru, ibu bapa, golongan profesional atau siapa-siapa saja yang menonton, dan apa sebenarnya rumusan ataupun nasihat dalam memastikan kita dapat melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat ini dengan secara berkesan. Baik, yang pertama sekali apa yang kita dah belajar hari ini kita cuba aplikasikan pada diri kita sendiri Syafiq. Pada ini kita dah ada satu ilmu baru kan, pembelajaran sepanjang hayat kan. So hari ini kita belajar sesuatu perkara baru iaitu tentang pentaksiran kendiri dan juga pembelajaran sepanjang hayat. So bila dah tahu tu maka kita amalkan pada diri kita sendiri. Jadi mulai hari ini kita muhasabah dirilah, kalau tak nak guna perkataan pentaksiran kendiri, kita jadikan satu amalan dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita untuk muhasabah diri. Jadi kita bila kalau misal kata kalau orang Islam ya disuruh kita muhasabah diri ini setiap malam kan Syafiq. Tengok apa yang kita dah buat hari ini, adakah kita solat
tepat pada waktunya dan sebagainya. Maknanya perkara-perkara tersebut perlu diamalkan. Sebab ilmu tanpa amal, dia takkan jadi apa-apa, Syafiq. So maknanya kita berusaha bila ada ilmu sedikit pun tak apa, maka kita akan amalkan sedikit. Tapi amalan itu mestilah berterusan. Dan kalau misalkan kita sebagai ibu bapa boleh mengamalkan sedemikian rupa, maknanya kita muhasabah diri dan kita belajar perkara baru untuk tambah baik, menjadi orang yang lebih baik. Setiap hari, kita sendiri sebenarnya telah menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau misalnya kata kita di rumah, maka kita akan jadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau kita berada di sekolah sebagai seorang guru, maka kita juga telah menjadi satu contoh yang boleh diikuti oleh anak murid kita, Syafiq. Jadi apapun yang kita belajar di sini, pada saya dia mesti kita amalkan dalam diri kita dahulu. Dan insya-Allah semoga Allah Taala permudahkan segala usaha kita supaya ilmu yang kita peroleh dan juga usaha kita untuk melaksanakan muhasabah diri ataupun pentaksiran ke diri itu dapat kata orang berterusan lah, dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa henti dan untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. So selamat berusaha. Saya ada satu slide. Ini rujukan sebahagiannya. Selamat berusaha memperkembangkan potensi anak didik. Kalau anak didik, kalau mesti kata diri kita jugalah, Syafiq, ya. Okey, baik. Okey, terima kasih Dr. Hajar Rahimah Adam, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baiklah Doktor, saya rasa kita sudah berada di hujung rancangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahimah dan kepada semua penonton yang setia menonton Deal MPM Drop Everything and Learn pada siri kali ini. Dan mungkin kepada semua penonton live kita pada hari ini, kita akan nantikan lagi banyak lagi ataupun perkara yang kita akan bincangkan. Kita akan kupaskan kepada siri-siri Deal MPM yang akan datang dan teruskan bersama dengan Deal MPM pada siri akan datang. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.